Halo, saya Shelly. So, recently, our government sudah announce starting from next year, 1st August 2024, semua company jualan more than bernilai 100 juta akan start e-invoicing. Bagi lain-lain punya syarikat akan start mula daripada 1 Julai 2025. So, apakah itu e-invoicing? E-invoice ialah perwakilan digital transaksi antara pembeli dan pembeli. E-invoice menggantikan dokumen kertas atau elektronik seperti invoice, nota kredit dan nota debit. E-invoice mengantongi maklumat penting yang sama seperti dokumen tradisional, contohnya butiran pembeli dan pembeli, perihalan item, kuantiti, harga tidak termasuk cukai dan jumlah amount yang merekodkan data transaksi untuk operasi perniagaan harian. Pelaksanaan e-invoice bukan sahaja memberikan pengalaman yang lancar kepada pembayar cukai, tetapi ia juga meningkatkan kecekapan perniagaan dan meningkatkan pematuhan cukai. Faedah keseluruhan termasuk mengurangkan usaha manual dan kesilapan manusia, memudahkan pengefalan cukai kecekapan, memperkemas kecekapan operasi dan juga mendigitalkan pelaporan cukai dan kewangan. Terdapat 4 jenis transaksi e-invoice, iaitu invoice, nota kredit, nota debit dan bayaran balik. Garis maksa pelaksanaan e-invoice seperti yang diumumkan dalam Perbelanjaan 2024, iaitu pelancaran program RINDIS akan diumumkan dalam masa dekat. Tetapi, pelaksanaan mandatory bagi pembayar cukai dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi 100 juta akan dilaksanakan pada 1 hari bulan Ogos 2024. Pembayar cukai yang lain, pelaksanaan mandatory untuk semua pembayar cukai adalah dilaksanakan pada 1 hari bulan Julai 2025. Kriteria penentuan pendapatan atau jualan tahunan adalah berdasarkan data tahunan kewangan 2022. Ada 2 cara ataupun mekanisme penghadapan e-invoice, iaitu melalui portal My Invoice ataupun melalui Application Programming Interface (API). Ada jumlah 51 senarai medan data yang diperlukan dalam e-invoice dan juga 12 keperluan medan tambahan e-invoice. Apabila jualan dibuat, pembekal membuat invoice dan berkongsi ke portal My Invoice atau API untuk pengesahan. Pengesahan LHDN dilaksanakan dalam masa nyata, iaitu real time. Setelah e-invoice disahkan, pembekal akan menerima nombor pengecam unik daripada portal My e-invoice atau API. LHDN akan memaklumkan kedua-dua pembekal dan pembeli sebaik sahaja e-invoice disahkan melalui My Invoice portal atau API. Selepas pengesahan oleh LHDN, pembekal bertanggungjawab untuk berkongsi invoice yang jelas dibenamkan dengan kod QR dengan pembeli. Selepas pengeluaran e-invoice, pembeli boleh menolak e-invoice tersebut dan pembekal mesti melakukan pembatalan e-invoice dalam masa 72 jam. Tiada pintaan atas invoice setelah invoice telah dipindahkan. Selain daripada itu, semua e-invoice tidak boleh backdated. Kalau anda ada sebarang pertanyaan, you boleh merujukkan kepada LHDN portal. Ada beberapa soalan yang lazim ditanyakan mengenai e-invoice, seperti adakah majikan kena membeli accounting system daripada certified provider, membuat e-invoice kemudian upload ke LHDN portal. Jawapannya ialah tidak perlu. Majikan boleh mengikut ERP sistem sendiri, kemudian boleh upload itu e-invoice ke My Invoice portal ataupun API. Kalau satu company jualan mereka hanya bergantung kepada sewa, adakah mereka juga kena menghantar e-invoice?
Jawapannya ialah mesti. Mereka juga kena menghantar e-invoice. Kalau kena bayar withholding tax, itu cukai pegangan, adakah kena membuat self-bill invoice juga? Jawapan ialah self-bill invoice adalah dikenakan. Adakah pembekal boleh membuat pembetulan selepas create itu e-invoice? Jawapan ialah tidak boleh. Kalau ada apa-apa pembatalan mengenai e-invoice, pembekal mesti membuat cancellation dalam 72 jam. Soalan seterusnya, adakah kita perlu mengeluarkan e-invoice untuk billing antara syarikat? Jawapannya ialah tidak perlu. Tetapi kalau itu syarikat rasa dia perlu, mereka juga boleh mengeluarkan e-invoice. Bagi semua perniagaan kecil seperti menjual sayur, menjual goreng pisang, menjual nasi lemak, penjajah pasar malam, adakah mereka juga dikenakan membuat e-invoice? Jawapan ialah ya. Tak kisah mereka ada buat bayaran cukai atau tidak, mereka adalah dikenakan membuat e-invoice. Ini adalah compulsory bagi semua orang yang membuat bisnes. So, ini adalah konten yang saya nak share hari ini. Terima kasih.